Pentadbiran hal ehwal Islam yang lebih inklusif, hala 7 kepimpinan baharu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM serta bantuan nafkah selama 6 bulan boleh dipohon untuk isteri yang diabaikan, dan itu antara intipati lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya bersama Ahnaf Abu Bakar di sana. Jadi teruskan Ahnaf. Terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kepimpinan berintegriti tinggi merupakan salah satu kriteria yang akan diberi fokus dalam menerajui JAKIM. Itu merupakan hasrat Ketua Pengarahnya yang baru, Datuk Aziz Jusoh, setelah dilantik menyandang jawatan tersebut 15 Januari lalu, menggantikan Allahyarham Datuk Pai Muzi Yahya yang telah kembali ke rahmatullah pada 8 Oktober 2020. Datuk Aziz bermatlamat menjadikan pentadbiran hal ehwal Islam lebih inklusif dengan kerjasama rakan-rakan strategik dari Jabatan-Jabatan Agama Islam Negeri. Kolaborasi dengan semua agensi, terutama agensi di bawah Yang Hormat Menteri, Jabatan Menteri Agama dan juga agensi agama di peringkat negeri-negeri. Kolaborasi ini kita perintahkan dari semasa ke semasa. InsyaAllah dengan ada keserasian dan kebersamaan, kita semua akan mencemerlangkan lagi arah tuju dan hasrat pihak kerajaan menyantuni umat supaya kita terus ke hadapan untuk agama bangsa negara. Bercakap di Putrajaya, beliau berkata 5 kriteria penting akan menjadi tunjang dalam membawa hala tuju pentadbiran Islam selaras dengan hasrat kerajaan. Kriteria-kriteria tersebut akan diperincikan pada Majlis Perhimpunan Bulanan JAKIM secara maya esok. Datuk Aziz sebelum ini mempunyai rekod perkhidmatan cemerlang selama 34 tahun di JAKIM. Isteri atau bekas isteri yang diabaikan suami tanpa sebarang nafkah boleh memohon untuk mendapatkan bantuan pendahuluan nafkah selama 6 bulan. Permohonan boleh diajukan melalui bahagian sokongan keluarga BSK di Mahkamah Syariah Negeri masing-masing. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, bantuan tersebut boleh dipohon selepas perintah pemberian nafkah dikeluarkan ke atas suami yang culas. Menurutnya, bantuan tersebut harus dibayar balik oleh suami setelah kes penguatkuasaan perintah selesai mengikut jumlah nafkah yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syariah. Sebelum penubuhan bahagian sokongan keluarga ini, sekitar lebih 12,000 perintah-perintah nafkah yang tak dikuatkuasakan dan dilaksanakan. Antara sebab yang paling utama kan Fikar ialah di mana isteri dan anak-anak yang telah memperoleh perintah nafkah tadi tu, dia dah tak ada duit dah lagi untuk bayar peguam syar'i. Kan, jadi dulu nak dapatkan perintah ambil lawyer, kemudian bila perintah dah keluarkan nak kuat-kuasakan laksana pun terpaksa ambil lawyer. Jadi dalam konteks tersebut kan Fikar akan nampak bagaimana isteri dan anak-anak tadi dia dah give up dah kan, sebab banyak duit yang dibelanjakan untuk mendapatkan perintah tersebut. Bercakap di Putrajaya, beliau menambah, melalui pendekatan ini, BSK berjaya menyelesaikan sebahagian daripada kes-kes pengabaian perintah nafkah di seluruh Malaysia. Selain perkhidmatan yang ditawarkan percuma, BSK dikendalikan oleh pegawai yang terlatih dalam perundangan syariah. Selain itu, BSK transit atau penginapan sementara, termasuk makan dan minum, serta pengangkutan turut disediakan secara percuma bagi isteri atau bekas isteri yang menghadiri pembicaraan di lokasi jauh dari tempat tinggal mereka. Lebih 30,000 hektar tanah wakaf di negara ini tidak dapat dimajukan kerana kekurangan dana. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia YWM, Profesor Madya Dr. Amir Syaharudin berkata, masyarakat sebelum ini banyak mewakafkan tanah bagi pembinaan masjid, sekolah pondok atau tanah kubur, namun pengurusan pembangunannya tidak dilaksanakan. Pada tahun 2016 kami telah membuat satu kajian dan melalui data tersebut kita kumpulkan dalam rekod kita ada lebih daripada 30,888 hektar tanah yang diwakafkan. Ini termasuklah masjid-masjid di seluruh negara ni. 30,888 hektar tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh masyarakat di Malaysia ni. Dan daripada jumlah tersebut sebenarnya hanya 12% saja yang telah dibangunkan. Bercakap di Putrajaya, beliau menambah beberapa inisiatif diwujudkan termasuk mewujudkan tabung wakaf Malaysia untuk aliran wakaf tunai.
Wakaf tunai tidak hanya digunakan untuk pembangunan tanah-tanah wakaf sahaja. Sebaliknya, turut membantu sektor kesihatan mendapatkan kelengkapan bagi merawat pesakit COVID-19, wakaf pendidikan serta wakaf air. YWM turut bekerjasama dengan syarikat-syarikat korporat bagi pembangunan tanah-tanah wakaf. Bahan tersebut mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali ke Angkasa Puri, silakan.